Baik, kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabihatul Qulub, muka surat 103 yang Jawi 102. Yang Rumi ke surat 191 atau 190. Baik, 103. Atas sekali ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih kurang bermula doa itu untuk ibadat, yakni yang khalis bagi ibadat. Baik, kata musanna bukan shin. Kalau yang Jawi ditulis shin. Musanna. Wajahnya bahawasanya orang yang meminta doa, wajahnya tu maknanya pengertiannya bahawasanya orang yang meminta doa itu sebenarnya mendoa ia kepada Allah Ta'ala tatkala putus angan-angan daripada barang yang lain daripada Allah, hanya semata-mata berhadap kepadanya dengan memohonkan akan dia bagi hajatnya, hal keadaannya esa ia, maka iaitu hakikat tauhid dan ikhlas ibadah, dan lagi kerana mengikut suruh, yakni perintah Allah Ta'ala pada firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum, Sadaqallahul Azim. Suratul Mukmin ayat 60. Artinya lebih kurang, meminta doa olehmu akan daku, nescaya aku perkenankan bagi kamu. Jadi apa nama ni, pengertian hadis Nabi itu tadi, khalis tu apa? Iaitu minta hanya kepada Allah Ta'ala. Dah tak minta orang dah. Dah tak minta orang. Itu apa nama ni, doa ikhlas, iaitu asal ibadah dan yang khalisnya. Khalis, ikhlaslah. Kata Hakim, sebab jadi untuk ibadat itu apa? Otak, bukan untuk otak ibadat. Bukan kepala ni, otak ni. Kenapa jadi otak ibadat itu? Kerana bahawasanya orang yang mendoa melepaskan daripada daya dan upayanya dan mengaku dengan bahawasanya sekalian perkara itu bagi Allah Ta'ala dan menyerahkan kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Artinya lebih kurang, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah Ta'ala kasih, suka akan orang yang menyungguh-nyungguh pada meminta doa, yang ini yang melazimkan selalu bagi yang meminta doa dengan ikhlas. Melazimkan selalu atau wajib, maknanya mesti, kalau doa mesti ikhlas dan benar niatnya, minta sungguh-sungguh. Macam-macam lah, minta apa-apa jenis. Ya Allah, lepaskanlah aku daripada masalah ni, ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah aku daripada kemiskinan, ya Allah. Permudahkanlah urusanku hari ni, ya Allah. Permudahkanlah operation hari ni. Macam-macam lah, ya tak? Ya Allah, permudahkanlah majlis pernikahan ke apa, majlis apa, jamuan. Tapi jamuan tak digalakkan, bungkus balik. Adik saya pun baru-baru ni bulan 7 nikah kat jawatan agama. Jamuan pun bungkus. Paksa. Mula-mula jemput juga, datang restoran lah kan. Rumah flat lelaki perdana, jadi sempit jemput orang kan. Nak bawah blok pun agak susah lah nak jaga jarak apa semua kan. Jadi kat restoran memang dia khaskan meja ni boleh pakai, meja ni tak boleh pakai kan, dia ada jarak-jarak. Last ada kes baru tu, Bukit Tiram. Saya bagi cadangan lah kan, ni bahaya ni kan, jadi kluster baru pula kan, jadi bungkus.
Baik. Doa supaya mudah apa nama ni majlis dan sebagainya. Sungguh-sungguh. Kata Imam Al-Ghazali, macam mana sungguh-sungguh Ustaz? Saya dah minta banyak kali. Daripada kecil sampai besar saya minta, tak dapat. Adalah hikmahnya. Doa orang mukmin ni insya-Allah dikabulkan oleh Allah Taala, sama ada di dunia atau di akhirat. Kat dunia sama ada cepat atau lambat. Dalam kitab Syiarus Salikin, antara adab berdoa jangan minta cepat. Dulu saya belum belajar, ingatkan doa tu selain kita minta doa hajat, minta cepat. Contoh hajat kahwin, ya Allah kahwinkan aku. Ya Allah cepatkanlah aku kahwin, contoh kan. Contoh. Rupanya adab jangan minta cepat. Ya Allah kahwinkan aku. Cepat lambat tu serah Allah Taala. Ya tak, sembuh. Ya sakit kan, ya Allah cepatkanlah sembuh aku ni, sakit aku ni. Rupanya adab doa jangan minta cepat, minta sembuhkan aja. Tak tahu. Tapi kalau minta cepat juga taklah haram, ya. Cuma kurang beradab. Itu dalam kitab Syiarus Salikin, ya. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, sabda Nabi SAW bahawasanya hamba itu tiada menyalahi akan dia daripada doanya oleh salah satu daripada 3 perkara. Ada kalanya dosa diampunkan baginya. Doa-doa tapi tak tunai, tapi dosa diampunkan. Dan ada kalanya kebajikan disegerakan baginya. Kebaikan disegerakan, cepatkan. Dan ada kalanya kebajikan disimpankan baginya pada akhirat. Yang namanya doa mesti dapat 3 perkara. Salah suatu. Sama ada diampunkan dosa, kebajikan dicepatkan, ataupun kebajikan disimpan bagi dia di akhirat. Sabarlah. Kena sabar. Kena setiap hari cakap dunia sementara, akhirat kekal abadi. Bukan hari Jumaat je. Hari Jumaat je pun Kang, kalau tak datang masjid semain Jumaat dah tak dengar. Jadi antara yang bagus diamalkan setiap hari, kita sebutkan dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Masa keluar 3 hari 40 hari memang tiap-tiap hari, disuruh sebut. Bukan saja masa keluar 3 hari 40 hari, balik rumah tu disuruh sebut. Buat mesyuarat harian. Mesyuarat harian. Sebelum mesyuarat tu targhib tu apa? Beri kata-kata semangat. Ya tak? Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, syukur masih hidup. Ya tak? Ingatlah bahawasanya dunia ni sementara, akhirat kekal abadi. Dah ringkas macam tu, paling ringkas macam tu lah. Dunia sementara, akhirat kekal abadi. Baik, mesyuarat hari ni ada apa? Masalah ke apa nak selesaikan? Dengan siapa Ustaz mesyuarat dia? Isteri, anak. Apa tiap hari mesyuarat? Mesyuarat tak mesti ada masalah baru mesyuarat. Tak ada hal apa-apa je dah. Sekurang-kurangnya peringatan ada. Baik, itu antara yang baik lah. Diambil. Kita ambil. Yang baik diambil. Dan sabda Nabi SAW, La ta'jizu fid du'ai fa innahu lan yahlika ma'ad du'ai ahadun. Artinya lebih kurang, jangan kamu lemah daripada meminta doa, maka bahawasanya tiada binasa serta doa itu seorang. Doa tak binasa. InsyaAllah dikabulkan cepat lambat sahaja, dunia atau akhirat. Dan lagi sabdanya, barang siapa suka bahawa dimustajabkan Allah baginya, mustajab tu ditunaikanlah, dijawab, mustajabkan, dijawab, ditunaikan pada ketika kesusahan, maka hendaklah membanyakkan doa pada ketika kemudahan. Nak doa dimakbulkan masa susah, masa senang kena banyak doa. Ya tak? Tanda syukurlah kan. Dapat rezeki, dapat gaji, alhamdulillah, syukur, doa, ya Allah berkatkanlah, cukupkanlah. Kemudian nanti kalau ada masa-masa susah, kita doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan, mustajabkan. Itu antara caranya. Banyak cara, amalkan semua sekali.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a'i. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya lebih kurang, tiada sesuatu yang terlebih mulia atas Allah Taala daripada doa. Kenapa? Yakni kerana menunjuknya atas mengaku orang yang meminta doa itu dengan lemahnya dan berkehendak kepada Tuhannya dan hina dirinya, dan ingkisar, pecah hatinya, sedihlah pecah hatinya. Minta doa ni, kita minta ni kan hina. Orang minta kan dipandang hina kan. Kau ni minta aja tak? Jadi ni minta dengan Allah Ta'ala. Tapi jangan pula kita ketepikan tauhid. Maksudnya kita minta dengan Allah. Kenapa? Sebab Allah Maha Kaya. Jadi dalam pemikiran dia, dalam hati dia, iktikad dia tu Allah Maha Kaya, Allah banyak harta, banyak duit. Kan. Khazanah Allah besar. Khazanah tu apa? Macam ada gudang yang besar. Bukan pasir gudang yang besar. Kat situ ada banyak harta lah, banyak makhluk yang belum dibuat, banyak itu. Bukan macam tu. Allah Ta'ala Maha Kaya tu bukan Allah banyak harta. Maknanya Allah Ta'ala Maha Kaya tu maknanya Allah tak perlukan makhluk. Sebab dia yang menjadikan segala perkara. Dia tak perlukan makhluk. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ya abdi ana inda zannika. Artinya lebih kurang, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Taala, hai hamba-Ku, aku pada sangka engkau, yakni jika engkau sangka dengan daku kebajikan, maka bagi engkau barang yang engkau sangka. Dan jika kamu sangka dengan daku kejahatan, maka bagi kamu barang yang kamu sangka. Wa ana ma'aka idza da'autani. Dan aku serta engkau, yakni dengan memperkenankan apabila engkau mendoa akan daku. Ini dari segi kelebihan-kelebihan doa. Kita doa dan sangka baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan, terima. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala menetapkan sesuatu perkara, mentakdirkan sesuatu perkara ikut kemahuan kita. Tidak. Jangan pula kita salah sangka. Maksudnya Allah Ta'ala ni belum takdirkan lagi iman, kematian, ajal, kematian samalah. Ajal, jodoh, pertemuan dengan rezeki. Ni biasa disebut. Ajal, jodoh, rezeki dah ditetapkan Allah Ta'ala. Tapi iman belum tetap, tak boleh. Segala perkara sudah ditetapkan. Bukan maknanya hanya ajal, jodoh dan juga rezeki yang ditetapkan. Segala perkara dah ditetapkan. Habis suruh doa itu pun dah masuk dalam takdir. Itu dari segi syariat suruh doa. Dari segi syariat disuruh doa. Dari segi hakikat tauhid, wajib kita percaya doa itu pun dah masuk dalam takdir. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullaha ta'ala yaghdab alaihi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tiada meminta doa akan Allah Ta'ala, murka ia, marah ia atasnya. Tapi dari segi tauhid, jangan pula kita ingat Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala marah ni ada impression muka. Tidak. Allah suka maknanya Allah senyum, suka. Tidak. Allah tak berwajah. Allah Ta'ala murka ni Allah tarik muka. Jangan. Jangan kita sangka begitu. Sebab laisa kamitslihi syai', laisa tiadalah ka seperti mithlihi contoh baginya syai' akan sesuatu. Allah tak serupa dengan sesuatu. Dan jangan pula kita ingat Allah Ta'ala ni ada hati. Allah Ta'ala suka, hati dia suka. Kembang hatinya. Allah Ta'ala benci, murka, Allah Ta'ala hati Allah marah. Tidak.
Jangan kita bayangkan macam tu. Kalau terbayang, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nafikan. Allah tak begitu. Baik. Maknanya suka, redha. Tak suka ataupun murka tu tak redha. Seperti kata setengah mereka itu, jangan engkau minta akan anak Adam suatu hajat dan minta olehmu akan Tuhan yang bermula pintunya tiada tertutup. Bermula Allah Ta'ala marah ia jika tinggal engkau minta akan dia, dan anak Adam pada ketika diminta akan dia marah ia. Jangan minta kepada makhluk, mintalah kepada Allah Ta'ala. Tapi apa nama ni, tengok keadaan. Maksudnya tengok keadaan tu, jangan segala perkara tu kita minta dengan Allah Ta'ala saja, tak minta langsung dengan makhluk. Tak? Murid nak pergi tandas, diam aja, ya Allah, aku nak buat yang kecil, ya Allah. Cikgunya tak tahu, diam aja, cikgu ngajar. Ni kenapa basah ni seluar ni? Saya tak tahan nak kerja. Kenapa tak cakap? Saya minta kepada Allah Ta'ala sahaja. Itu salahlah pengertian begitu. Zahir minta, hakikat dalam hati minta dengan Allah Ta'ala. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tarkud du'ai maksiyatun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya lebih kurang, meninggalkan minta doa itu maksiat. Maksiat tu apa? Dosa. Yakni kerana ketiadaan mengikut bagi suruh, yakni perintah Allah Ta'ala. Doa tu salah satu perintah Allah. Pada firman-Nya, ud'uni istajib lakum tu kan. Ud'uni astajib lakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'mini wa imadud dini wa nurus samawati wal ardi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya lebih kurang, bermula doa itu senjata orang mukmin, yakni kerana bahawasanya dengan dia menolakkan bala. Seperti dengan senjata itu menolakkan seteru, yakni musuh, dan tiang agama. Doa tu tiang agama. Dan nur, cahaya 7 petala langit dan bumi, yakni bagi orang yang meminta doa itu nur, cahaya pada keduanya. Jadi doa tu senjata. Kalau orang nasihat, macam mana aku ni asyik susah betul hidup, doalah. Kau ni asyik so doa. Yelah, nak nasihat apa lagi? Awak dah kerja pagi petang siang malam, rezeki macam tu je. Doalah. Tak? Semak amalan kita, daripada bangun tidur sampai tidur semula. Kalau masih ada maksiat ataupun dosa, tinggalkan, usahakan tinggal. Tak? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlumi mustajabatun wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya lebih kurang, doa orang yang kena aniaya itu mustajab. Dan aniaya itu mustajab. Dan jika ada ia fajir, yakni jahat sekalipun, maka kejahatan atas dirinya. Orang kena aniaya, doanya mustajab. Hati-hati, kita jangan aniaya orang. Ya tak? Bukan orang aja, binatang. Nak bela kucing, tapi kau kasihkan dia. Apa kasih, Ustaz? Kasih makanan? Bukan kasih makanan. Itu bagi makanan. Disunatkanlah supaya tak membiak. Zalim. Orang tu, binatang tu orang. Dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, kasih ni, sunat ni, binatang ni, hukumnya harus dibolehkan untuk binatang yang boleh dimakan. Contoh kambing, lembu. Kalau untuk binatang yang haram dimakan, contoh kucing, lagi apa, harimau. Kalau ada orang bela harimau tak? Ada harimau.
singa. Jangan dikasih, haram hukumnya. Kalau kata betul cat lover, pencinta kucing, cintalah dia punya sifat-sifat dia, sifat dia membiak. Jadi kenalah biarkan. Minta maaf pasal apa benda ni dah banyak sangat ni. Ya tak, kan saya pernah cerita kan, anak saudara saya sendiri pun sama kan. Dia senyap-senyap, dia sunatkan dia. Kadang ada yang dia tak sunat, dia bagi ubat. Dah mengenyam kucing tu, leset-leset. Ni dah gatal, dia gatal, dia kata. Gatal apa ni? Rupanya dah sampai masa nak membiak, nak mengawan. Dah dibagi ubat. Tak tahu macam mana bentuk ubatnya, air ke, bukan pil lah kan, air lah. Campur dalam air dia agaknya, dah senyap, dah tak ni, dah tak mengenyam dah. Jadi kalau binatang yang boleh dimakan, contoh lembu, kambing, supaya apa? Nafsunya pada membiak tu tak ada, jadi nafsu makannya bertambah, banyak dagingnya, gemuk badannya. Kalau binatang peliharaan, gemuk juga badannya, tapi dia punya fitrahnya tu dah di sekat. Baik. Begitu juga ada amalan-amalan, kita bertawassul dengan binatang. Kita bagi makan kucing, cakap, cing, aku ada hajat ni. Ataupun tak cakap dengan kucing. Kalau cakap kucing boleh juga, kucing, doakan aku sekian-sekian kan. Faham tak faham tak tahulah. Mungkin dia tak balas balik lah kan. Kalau dia faham, dia doakan. Baik. Ataupun kita bagi makan kucing, ya Allah, kalaulah ada pahala aku bagi makan kucing ni, kau tunaikanlah hajat aku sekian-sekian. Aku dah lama nak kahwin dengan si dia, contoh. Saya kahwinnya ustaz, itu je lah contoh yang menarik. Contoh lain macam tak menarik. Tak. Ada yang bagi makan burung. Jadi dia niatkan. Binatang ni kan berzikir pada Allah Ta'ala. Baik. Tapi janganlah burung tu kau kurung pula. Baik. Dan daripada Abi Darda, tu sebab kita nak jaga binatang, nak bela binatang pun kena tahu hukum. Rupanya kena tahu juga hukum. Boleh bukannya. Tu sebab Islam tu menyeluruh dalam kehidupan kita kan. Kadang tak sedar. Kita nak jaga kucing, memang dapat pahala. Sahabat Rasulullah pun suka kucing. Abu Hurairah tu pun namakan sempena ada bela kucing. Kucing kat mana? Dengan dekat jubahnya tu kan. Maknanya memang besar pahala orang jaga kucing. Tapi jangan dikasih. Disunatkan. Contoh, ni bela kucing sampai 9 ekor kat rumah, tapi rezekinya susah je, ada je sekat. Bos tak bagi gaji lah, adalah masalahnya kan, kereta rosak lah, itulah inilah, saya tak cukup aja. Rupa-rupanya dikasih kucing tu. Jadi kena tahu hukum juga. Baik, sambung. Dan daripada Abi Darda, daripada Nabi SAW, doa seorang bagi saudaranya belakang gaib. Saudaranya belakang gitu. Betul tu? Sebelah ni. Saudaranya belakang gaib. Menyamai akan 70 doa yang mustajab. Maknanya dia doa senyap-senyap dah ni untuk saudaranya. Dan mewakil Allah Ta'ala akan malaikah berkata amin, dan bagi engkau seumpama barang yang engkau doa. Kita doakan orang lain, kita pun dapat juga. Jadi jangan rasa rugi doakan orang. Baik aku doakan diri sendiri, doakan orang, kita pun dapat sama. Malaikat doa aminkan, dan kita pun dapat sama. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlebih sukar segera
diperkenankan doa itu. Apa dia? Doa orang yang gaib bagi yang gaib. Meriwayatkan dia Abu Dawud dan Tirmizi. Orang yang gaib bagi orang gaib, dia tak tahu apa ni, maknanya tak ada kat depan dia lah. Didoakan orang yang tak ada kat depan dia. Dan sabda Nabi SAW, 3 doa mustajabkan dia, tiada syak padanya. Doa orang musafir, orang yang berjalan, bermusafir, berjalan sana sini, dan orang yang kena zalim, dizalimi, dan doa bapa bagi anaknya. Doa bapa bagi anaknya, meriwayatkan dia Abu Dawud dan Tirmizi. Kalau kita seorang bapa, doa yang baik-baik untuk anak. Itu sebab kalau nak marah-marah tu, kata-kata tu jaga-jaga. Takut jadi doa. Ya tak? BODOH punya anak, ngeja pula. Masa marah mana mengeja, tak ngeja. Jangan. Nanti makbul nanti. Kan pernah juga saya cerita sini. Seorang mak ni, cerita mak lah. Ni apa dalam hadis ni, bapa. Seorang mak masa kecil, anaknya pecahkan pasu. Punya sakit hati mak. Sampai dalam hati terdetik. Biar anaknya tu pecah macam mana pasu ni pecah. Sambil macam tu, mahal agaknya kan. Ataupun dapat daripada negara lain, ya tak, susah nak dapat, dah tak ada lagi kat dunia ni. Itulah satu-satunya pasunya, contoh kan, dah tak ada duanya lagi. Marah sampai terdetik, tak cakap dengan mulut pun. Bila dah besar, anaknya dia kontraktor. Minta maaf siapa yang kontraktor, dia tak ada benda ni, cerita kisah benar juga, tapi ni kongsi lah. Jadi singkatkan cerita, berlakulah kemalangan, pecah kepala anaknya. Rupanya doa emaknya masa kecil, bukan doa, terdetik kat hati. Tak ada niat nak doa pun, tapi marah sangat, terdetik dekat hati. Anaknya cakap macam tu, macam mana pecah pasu aku, pecah kepala engkau. Rupanya dah berpuluh tahun kemudian makbul doanya. Dia pun tak ada niat doa, tapi jadi doa. Jadi hati-hati. Marah anak, hati-hati. Baik. Kadang susah Ustaz cakap boleh lah. Saya punya anak pun boleh tahan juga. Tangan, kaki je belum naik. Tangan tu dah pernah lah naik. Sampai sekarang dah tak lah. Pasal apa? Dia kena ada kerjasama suami isteri lah. Kalau macam kita terlebih, minta cakap dengan isteri. Kalau abang terlebih bahasa ke apa, cakap. Kalau terlepas cakap, yang bahayalah untuk anak tu kan. Contoh BODOH, itu dari segi dia punya perkembangan lah kan. Ataupun yang bahaya, tentang mati ke apa sebagainya, suruh pesan, ingatkan abang, cakap na'udzubillahi min zalik. Kadang terlepas cakap kan. Kau mati kau kan. Suruh pesan, ingatkan na'udzubillahi min zalik. Sebut, minta lindung kita daripada Allah daripada demikian itu, daripada yang kita sebut tadi itulah. Ingatkan. Kalau suami tercakap, isteri ingatkan. Isteri cakap, suami ingatkan. Sama-sama ingatkan. Kalau lagi bagus, pesan dengan anak-anak. Kalau bapa tercakap, pesan dengan bapa. Bapa, na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Anak saya pesan. Kadang suami isteri bukan sentiasa ada bersama kan. Jadi anak tu pun saya pesan. Pasal apa? Takut jadi doa. Yang tak baik itu takut jadi doa. Baik. Dan sabda Nabi SAW, 3 doa sebenar-benarnya atas Allah Ta'ala, bahawa tiada ditolak akan dia doa orang puasa. Ya Allah. Antara lain nak makbul doa puasa. Puasa wajib ke, puasa sunat ke. Kalau ada puasa yang belum diqada, puasa wajib lah, puasa qada. Ni jangan puasa sunat tapi puasa qada tak dibuat, dah dosa pula. Tak makbul pun Ustaz. Puasa apa? Puasa sunat. Ada puasa qada tak? Ada berlambak tak? Qada dulu, puasa sunat. Baik, hingga berbuka. Sejak puasa tu sampai berbuka. Doa je lah. Paling tidak pun
Sebelum buka tu doa. Tu sebab kena belajar fikih juga. Mentang-mentang sunat dicepatkan berbuka. Bilal baru betulkan mic macam tu dah buka. Rupanya belum masuk lagi. Ataupun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca ayat kursi rupanya Bilalnya. Lagi 5 minit azan tu baca Quran. Allah ada ayat dah, buka kap. Makan minum apa semua, rupanya ayat kursi. Ya tak? Jadi maknanya yang sunat buka awal tu kalau dah confirm waktunya. Baik. Dan doa orang kena zalim. Nampak? Banyak tadi kita dengar orang dianiaya, orang kena zalim. Jadi kita jangan menganiaya orang, jangan zalim dengan orang, hingga ditolong akan dia. Dan doa orang musafir hingga kembali ia. Kalau kita berjalan, doa yang baik. Dan daripada Nabi SAW, doa bapa bagi anaknya seperti doa Nabi bagi umatnya. Ya Allah. Doa bapa. Biasa kita dengar doa ibu ni, doa bapa ni. Penting juga. Macam mana jahat bapa kita, jangan kita buat jahat dengan bapa kita. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala lah. Tapi kesalahan dengan manusia, kesalahan dengan saya ustaz, ya kita maafkan aja lah. Kenang balik apa yang perkara baik yang dia pernah buat dengan kita. Satu pun jadilah, satu je ustaz, lain semua dia buat jahat dengan saya. Satu itulah yang kita ingat. Pasal apa nak doa dia tu kan. Baik. Kata Nasafi rahimahullahu ta'ala, menjadikan Allah Ta'ala akan satu malaikat, dikatakan baginya apa ni, Dardabil sebelah menjadikan Allah Ta'ala akan satu malaikat, dikatakan baginya Dardabil, baginya satu, namanya Dardabil, baginya satu sayap dengan masyrik daripada Zabarjad yang hijau, dan satu sayap dengan maghrib. Masyrik tu tadi tempat terbit matahari, maghrib tu tempat terbenam matahari, daripada yakut yang merah. Ditatahkan dia dengan mutiara, disalut, dan yakut dan marjan. Kepalanya di bawah arash dan dua kakinya di bawah bumi yang ketujuh. Menyeru ia tiap-tiap malam. Setiap malam apa dia cakap? Adakah daripada orang yang meminta maka diberikan pintanya, itu naikkan. Adakah daripada orang yang berdoa maka diperkenankan doanya? Adakah daripada orang yang taubat maka diterimakan taubat atasnya? Adakah daripada orang yang meminta ampun maka diampunkan baginya hingga naik fajar, hingga subuh. Setiap malam. Maknanya taubat malam ni tidak. Itu antara waktu yang doa mustajab dan sebagainya. Siang pun taubat dia jangan ditangguh-tangguh. Nantilah malam kalau sampai umur. Tak sampai umur macam mana? Na'udzubillah min zalik. Baik. Faedah adalah batu yakut itu empat bahagi. Merah dan kuning dan biru dan putih. Merah, kuning, biru, putih. Macam warna bendera Malaysia ni. Dan yang terlebih mahal harganya yang merah. Dan memadalah kelebihannya. Apa kelebihan batu yakut ni ustaz? Kalau cerita Piramli tu dijampi-jampi untuk pinjam duit. Sekali tak dapat, digertak bosnya, nak pinjam 30 je RM3. Macam mana kita lupalah, nanti tengok balik. Nak pinjam 300. Sekali digertak bosnya pinjam RM3. Suwe punya batu punya salah, kau yang salah sebut, batu yang kena. Baik. Apa kelebihan batu yakut? Sabda Nabi SAW, pada sifat syurga anak batunya lu'lu'. Sifat syurga tu anak batunya lu'lu' dan yakut, dan tempat keluarnya pada bukit yang panjang pada pulau, di belakang pulau Serindip. Cari Sarandip.
Dan setengah daripada khasiatnya, apa khasiat batu yakut? Api tiada memberi bekas padanya. Ya ustaz, cubalah. Dan tiada mengubahkan dia. Tiada mengubahkan dia. Ubah warna ke, ubah bentuk ke, tak tahulah. Dan barang siapa memakai cincin dengan permata yakut yang merah atau ditanggungkan, ditanggungkan tu ditanggungkan atasnya, dipakailah, mentepikan, menafikan daripadanya gila babi, tak kena penyakit gila babi, dan taun dan papa, tak kena papa, dan mudahkan kehidupannya dan mengkuatkan hatinya tetap pendirian, dan muhibbah akan dia manusia, menghaibat ke menghebat akan dia manusia, dan mudah menunaikan segala hajatnya, dan memakai cincin dengan yakut yang kuning atau menanggung akan dia, menangguhkan mimpi ihtilam, dan menanggung akan yang putihnya, meluaskan rezeki. Itu kelebihan batu yakut. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi mudah-mudahan cukuplah kadar ni. Kalau dah pakai pun tak juga luas rezeki, ya dah takdir Allah Ta'ala. Tauhid kena betul. Bukan yang luas rezeki itu batu yakut, tidak, Allah. Ini ikhtiar. Ikhtiar. Jangan pula dah pakai batu yakut tak nak kerja. Kerjalah. Mudah-mudahan luas lagi rezekinya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, itu kelebihan-kelebihan doa. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.